Setelah raya diumumkan, maka bertolaklah aku dan keluarga ke kampung halaman kami yang terletak di pantai barat Malaysia. Perjalanan yang mengambil masa 10 jam dari ibu kota tu memang dinanti-nantikan oleh anak-anak kami. Lebih 5 tahun kami tak pulang untuk balik raya. Mujurlah tahun ni ada rezeki lebih, jadi boleh bawa anak-anak pulang ke kampung. Bajet bukanlah satu-satunya kengkangan untuk kami pulang sebelum ni. Lokasi kampung yang terletak di pendalaman juga menjadi cabaran. Kena-kena lagi dalam masa 5 tahun ke belakang, ketiga-tiga anak kami masih lagi kecil. Kalau nak travel bawa anak kecil bukan satu tapi 3 orang memang agak mencabar. Siapa yang ada anak tu tahulah apa yang aku maksudkan ini. Aku yang memandu kenderaan pacuan 4 roda bertolak dari rumah sekitar pukul 7 pagi. Kami mengambil masa 6 jam untuk sampai ke daerah tempat kampung aku ni. Dah sampai di situ, kena memandu lagi 4 jam untuk masuk ke dalam kampung. Lebih kurang 3 jam memandu, kenderaan yang kami lalui ini mendekati sebuah terowong lama di sebelah kiri jalan. Sebagai gambaran, saiz terowong ini boleh tahan besar juga. Ia boleh dilalui oleh sebuah kereta api. Sejak kami masih lagi kanak-kanak, terowong ni telah lama ditinggalkan dan berusang. Dari jauh lagi anak sulung aku tanya sambil tangan dia menunjuk ke arah lorong. Tanya, "Ayah, apa tu?" Aku tengok terowong tu dan terkesima sekejap. Dalam hati aku, terowong ni masih ada. Di saat itu juga, memori-memori yang berlaku semasa aku kanak-kanak lagi hadir di dalam fikiran. Aku rasa nostalgia sekejap sebelum dengan selamba aku jawab, "Oh, itu terowong nenek Tempang." Anak sulung aku ni berani sikit. Dia cakap, "Iyakah? Jadi nenek tu masih ada lah dalam tu ayah. Nak jumpalah." Aku pun kata, "Tak takutkah?" Anak aku cakap macam tu sebab dia sangka aku bergurau dan mereka reka cerita. Tapi dia tak tahu, semasa kami kecil dahulu, memang ada kisah legenda tentang nenek Tempang bertongkat yang hidup di dalam terowong tu. Apa yang lebih pelik, ada dalam 50 meter sebelum kami melintasi mulut terowong, tiba-tiba aku perasan ada satu hembusan angin yang sangat kencang keluar dari mulut terowong. Hembusan tu membuatkan pokok di sekeliling bergoncang yang luar biasa. Aku serta-merta menekan brek, mengejutkan semua ahli keluarga aku. Isteri aku terbangun dari tidur dan tanya, "Kenapa ni bang?" Aku diam sementara pandangan aku tertumpu kepada mulut terowong tu. Terflashback di dalam minda aku kisah tentang terowong ni. Kisah legenda yang menjadi bualan mulut orang kampung sehinggalah hari ini. Pada masa yang sama, aku nampak 2 biji mata merah dari dalam terowong melihat tajam ke arah aku. Sebelum beberapa minit kemudian, mata tersebut malap dan hilang. Aku tengok isteri dan kata, "Tak ada apa-apa, jangan risau." Sebelum aku meneruskan perjalanan. Dipendekkan cerita, kami pun sampai ke rumah disambut oleh ibu dan ayah. Tidak beberapa lama kemudian, keluarga kakak aku dan keluarga abang aku pun sampai. Maka setelah sekian lama sunyi rumah di kampung, rasa meriahlah ibu dan ayah melayan cucu-cucu yang kami bawa dari bandar. Sementara mereka berada di luar, kami bertiga bercerita memori-memori semasa kecil di rumah tu. Cerita punya cerita. Tiba-tiba abang aku tanya, "Korang ada lalu terowong nenek Tempang kah?" Kami semua mengangguk. Aku pun ceritakan apa yang jadi tadi. Pelik bila diorang pun lalui benda yang sama. Kalau kami bercerita pasal terowong ni, memang rancaklah kami berbual. Kalau korang nak tahu, terowong ni kami panggil sebagai terowong nenek Tempang. Kalau mengikut cerita orang-orang kampung, terowong ni dibina sebelum pihak British datang ke negara kita lagi. Itulah yang ganjil sebab siapa yang buat terowong ni? Kita tahu terowong-terowong macam ni hanya mula dibina sama ada oleh pihak British ataupun Jepun. Jadi asal-usul terowong ni memang agak misteri.
Kami memang tidak dibenarkan untuk bermain di sekitar terowong, apatah lagi untuk masuk ke dalam. Mengikut cerita orang kampung lagi, sebelum aku dan adik-beradik dilahirkan, di dalam terowong tu tinggal seorang nenek tua jalan bertempang dan bertongkat. Nonnya, nenek tu adalah isteri kepada bekas ketua kampung kami di sini. Tapi nasib keluarga mereka ni malang sekali. Nenek dan suaminya mempunyai 4 orang anak, tapi kesemuanya hilang satu persatu. Apa yang ganjil, kali terakhir orang kampung nampak anak-anak nenek ni masuk ke dalam terowong, tidak keluar-keluar. Sehinggalah nenek ini sendiri yang masuk ke dalam untuk mencari, tetapi dia sendiri pun tak keluar dari situ. Orang kampung kata ada sesuatu yang tinggal jauh di dalam terowong. Sesiapa yang termasuk ke dalam, tiada siapa yang akan dapat keluar. Sejak dari kehilangan nenek tu, orang kampung sering melaporkan kedengaran bunyi seseorang berjalan menggunakan tongkat. Setiap ketukan tongkat akan membuatkan seluruh terowong bergema. Diikuti dengan bunyi orang tempang berjalan. Ada yang tidak bernasib baik akan melihat nenek tua ini di mulut terowong bongkok berdiri sambil memegang tongkat. Suami nenek ni pula disebabkan terlalu kecewa, dia memutuskan untuk menghilangkan diri dan keluar dari kampung. Orang kampung kata itu ialah sumpahan kepada sesiapa yang menjadi ketua kampung di situ. Itulah sebab sehingga hari ini kampung kami ni sebenarnya tiada ketua kampung. Tiada seorang pun yang berani untuk menggalas tanggungjawab tersebut sebab semua takut kalau mereka akan mengalami nasib yang sama. Satu ketika, semasa aku masih lagi kecil, waktu tu umur aku 9 tahun. Sekitar pukul 4 petang, aku dan abang dan seorang lagi rakan kami yang bernama Rusdi merayau-rayau di sekitar kampung. Merayau punya merayau. Tanpa kami sedar, kami sudah berada di depan mulut terowong. Tiap kali kalau kami tengok terowong tu memang bulu roma kami berdiri sebab rasa seram. Apa tidaknya, kalau dari luar tengok ke dalam terowong memang gelap, tak nampak apa-apa. Aku kata dengan abang dan Rusdi, jomlah kita balik. Mereka berdua pun mengangguk. Tapi bila kami ingin mengorak langkah berlalu pergi, tiba-tiba langkah kami terhenti dan kami berpaling melihat ke arah terowong. Pada masa yang sama, kedengaran bunyi bisikan dari dalam terowong. Rusdi, Rusdi, Rusdi. Bunyi bisikan tu memanggil nama kawan kami tadi, si Rusdi. Aku dan abang segera melihat ke arah Rusdi, sementara Rusdi kaku melihat tajam ke dalam mulut terowong yang gelap tu. Sejurus selepas kami memalingkan kepala, alangkah terkejutnya kami bila kami lihat 4 kelibat lelaki yang gelap dengan mata merah berada di belakang dia. Salah seorang dari kelibat letakkan tangan dia di bahu Rusdi. Seorang lagi memegang tangan kiri Rusdi, sementara 2 orang lagi berada di belakang dia. Entah apa yang jadi dengan kami pada waktu itu, ketiga-tiga kami walaupun ketakutan, badan kami tidak dapat bergerak langsung, apatah lagi mahu melarikan diri. Ketiga-tiga kami terkencing di dalam seluar sebab takut sangat. Pada masa yang sama, kami terdengar bunyi seseorang yang bertongkat keluar dari terowong menuju ke arah kami. Macam yang aku ceritakan tadi, kepala aku dan abang kaku berpaling melihat Rusdi dan kelibat-kelibat hitam di belakang dia, sementara Rusdi kaku melihat nenek tu datang mendekati dia, semakin dekat dan dekat. Setelah nenek tu berada betul-betul di depan Rusdi, dia bersuara, Jangan main di sini lagi. Sebelum kami bertiga pengsan,
Hanya sekitar pukul 8 malam macam tu barulah kami terbangun. Kami berada di rumah Rusdi, dikelilingi oleh orang kampung. Setelah bangun, aku tanya apa yang jadi. Diorang ceritakan yang diorang jumpa kami pengsan di depan terowong. Kami diangkat di rumah Rusdi. Sebenarnya banyak lagi pengalaman seram melibatkan terowong tu, tapi untuk aku ceritakan semua rasanya terlalu panjang. Apa yang aku sedih, sejak kejadian tu, Rusdi sering jatuh sakit sehinggalah hari ini. Orang kata gangguan yang dialami oleh Rusdi sangat teruk berbanding dengan gangguan yang dialami oleh aku dan abang. Semasa kami berada di kampung untuk beraya tahun ni pun, dia tak mahu jumpa. Sehinggalah hari terakhir kami berada di kampung, tibalah masa untuk kami semua pulang. Aku pun menghidupkan kenderaan dan berlalu pergi dari rumah. Untuk kami keluar dari kampung tu, kami perlu melalui rumah Rusdi. Dan sekilas pandang, setelah sekian lama, aku nampak Rusdi melalui tingkap rumahnya. Tapi dia tidak berseorangan. Ada 4 kelibat hitam yang berada di belakang dia. Rusdi.